kita nak bincang pasal kehidupan remaja daripada yang hancur jadi champion. Daripada tekanan hidup yang saya hadapi itu membuatkan saya rasa saya perlu keluar daripada kampung. Maksudnya saya tidak perlu sambung belajar dah sebab keluarga pun keluarga susah. Saya budak setinggan. Saya bermula di jalanan menjual apa saja barang. Ada yang circle yang ajak isap. Kau pernah Saya pernah Datuk. Aku pernah juga. Budak-budak yang kau ambil ni ada apa dia punya background dia? Ada yang isap dadah, ada yang perompak, ada pencuri, ada perogol ke. Bersama kami ada lebih kurang 120 orang. Berbagai-bagai latar belakang Semua Datuk. remaja. Semua remaja. Umur 16, mak ayah datang hantar, tolonglah tengok anak saya ni. Mak ayah pun dah tak nak jaga dah. So itu culture. That's normal. That is why bila kita tengok orang-orang yang membesar daripada PPRT, dekat flat, dekat rumah-rumah setinggan ni, kebanyakan mereka ada social problem. Jadi anak ni bila dah tertekan, bila mak bapak dia serve dia macam tu, kan? Dia akan turun bawah, dia cari lah dia punya friend circle. Betul ke di? Betul. Saya ada budak yang gini Datuk. Sekarang ada office di Ipoh. So Alhamdulillah dia pun dah berjaya. Budak Andy Geni Datuk. Dia dulu dia buat jahat apa? Tak tahu rasanya dia pukul bapak dia rasa. Pukul bapak rasa. Dia pukul bapak dia. Hai, welcome to Hitam Putih. Borak santai kita hari ni bersama dengan saya Nana Hassan dan the one and only Datuk Rosyamno. So boleh tengok dekat YouTube channel Suhan dan juga Usanita. So Datuk hari ni Okay. Check yang tu mic sana. Test. Ni test. Test. Okay guys, going to fly now. Wow. Tali pinggang macam pilot. Kan? Sekolah tak tinggi tapi rasa macam Tak apa, tu cerita-cerita. cerita-cerita. Saya tak sekolah tinggi dah Tin. Ya. Sampai SPM je. Bukan Datuk cakap kat saya dulu Datuk MCKK. Malay College Kampung Kerinci. Bila kita bercerita pasal kehidupan ni ada pelbagai rintangan, pelbagai liku, pelbagai kebahagiaan yang kita hadapi dalam kehidupan. Dan hari ni kita bawa Adi Azhar. Handsome juga kau ni kan? Alhamdulillah. Berapa umur kau? Sekarang dah 37. Oh tua dah. Aku ingat remaja. Tapi macam remaja lah. Macam lah. Macam Datuk juga. Saya ni sebab ada buat penanaman semula. Macam Datuk cakap tadi lah, makan pisang kan. Saya amalkan makan pisang. Oh, awak amal makan pisang? Makan pisang. Ya ke kau ni? Okay, hari ni guys kita nak bincang pasal kehidupan remaja. Remaja daripada yang hancur jadi champion. Hancur jadi champion. Tajuk kita ni. Hancur lepas tu boleh jadi champion. Hancur jadi champion. Ramai orang kat luar sana yang dulu hancur, sekarang ni jadi champion. Jadi ada juga orang yang dulu champion, lepas tu sekarang hancur. Dan saya pernah melihat tau Datin dengan Adi kawan saya ni lahir daripada golongan kayangan lah. Okay. Tapi dia orang terlampau rasa selesa. Tapi hari ni dia orang kira hancur lah. Dia orang terpaksa menjalani kehidupan macam dia orang tak pernah hadapi. Ada satu cerita, anak saya belajar kat luar negara. Dekat luar negara ni banyak anak-anak orang-orang yang bekerja sebagai housekeeping. Okay. Sedangkan dia orang tu anak raja, anak orang bangsawan. Masa dulu dia orang ni memang pampered by the family. Tapi disebabkan sekarang ni the family dah tak boleh tanggung dia orang lagi. Tapi dia orang nak kerja dekat Malaysia, dia orang malu. Dia orang kerja dekat luar negara sebagai housekeeping. Ada berlaku. Jadi kita nak cerita pasal hancur jadi champion. Jadi Adi, saya dengar Adi ni dia membantulah. Membantu remaja-remaja yang hancur dekat luar sana jadi champion. Kau nak jadi apa? Nak jadi YB ke apa kau ni? Tak ada Datuk. So saya sebenarnya bermula juga daripada jalanan seperti Datuk cakap lah. Hancur jadi champion. So jadi saya kat luar sana dulu juga kira sekolah sampai SPM je Datuk. Kau duduk mana? Saya duduk Ipoh Datuk. Ipoh. Orang Perak. Tambun. 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 So jadi saya juga datang daripada keluarga yang agak susah. Jadi kat situlah saya tengok banyak remaja-remaja yang kat luar sana yang senasib macam saya. So Alhamdulillah lah daripada
tekanan hidup yang saya hadapi itu membuatkan saya rasa saya perlu keluar daripada kampung. Maksudnya saya tidak perlu sambung belajar dah sebab keluarga pun keluarga susah. Saya budak setinggan. 6 adik-beradik. Saya bermula di jalanan menjual apa saja barang. Saya kerja dengan company Chinese. Daripada situlah saya kutip pengalaman. So daripada pengalaman itulah saya selalu tanamkan dalam jiwa saya. Saya cakap daripada pengalaman ni satu hari saya nak jadi jutawan. Adi dulu masa remaja yang masa awak ceritakan ni, ada ke waktu tu awak pun ada masalah? Yelah remaja mana ada masa tu nak fikir nak cari duit ke apa ke? Ada juga Datin. Ada masalah fikir macam tak perlulah cari duit, mak bapak masih ada, boleh tanggung. Tapi macam saya cakap dengan Datin, tekanan tu membuatkan saya rasa saya tak boleh duduk. Maksudnya datang daripada keluarga yang mungkin selalu bergaduh disebabkan kadang-kadang kewangan yang tidak mencukupi. Maknanya mak bapak kau selalu bergaduh lah? Tak, adik-beradik. Mak bapak kadang-kadang sibuk bekerja sebab nak nak sara 6 beradik ni. Jadi kadang-kadang disebabkan tak cukup duit ni, ada macam-macam problem. So membuatkan saya rasa saya kena do something untuk keluar daripada kampung. Untuk saya balik satu hari nanti untuk saya berbetulkan. Kau adik-beradik berapa orang? 6 orang. Kau nombor berapa? Saya nombor 5. Bapak kau kerja apa? Bapak saya kira macam kerja kerajaan lah. Majlis Bandaraya Ipoh. Tapi yelah. Bapak kau kerja apa? Majlis Bandaraya tu kerja apa? Landscape. Landscape untuk Majlis Bandaraya Ipoh apa semua tu. Saya dulu pun gaji berapa je Datuk kan. So daripada situlah. Kau tak malu ke bapak kau kerja macam tu? Kau cakap, yalah kau macam kau pergi sekolah kan? Kau pergi sekolah, lepas tu kawan-kawan kau ada yang duduk senang, lepas tu kau nak kenalkan dengan bapak. Tu bapak aku. Ya, kalau kerja kat Bandaraya Ipoh, mesti kau terserempak bapak kau tengah tanam pokok. Tengah potong pokok. Habis kau mengaku tak tu bapak kau? Mesti mengaku tu. Kau cakap je. Kau nampak bapak kau belah tempat lain. Tapi disebabkan itu jugalah Tok. Malu dengan kawan-kawan, saya tanamkan dalam diri saya untuk nak ubah benda ni supaya satu hari nanti keluarga saya dapat satu benda yang best lah. Maksudnya daripada segi kewangan, ekonomi. Itulah yang saya macam saya ada dengar satu YouTube ni dalam pepatah bagi tu, tekanan ni macam mas Datuk. Bila lagi kuat tekanan tu dia boleh jadikan satu macam belian permata kan. Jadi tekanan tu membuatkan saya rasa saya perlu keluar daripada kampung ni. Daripada situlah kisah saya bermula daripada jalanan tu. So sekarang ni apa yang Adi fokuskan kepada belia ni? You nak sangat belia duduk dengan you, lepas tu apa you nak fokuskan diorang? Kenapa you nak diorang ni berniaga? Okey, pertama sekali disebabkan Datin kalau kita tengok sekarang ni macam contoh saya adalah antara belia-belia yang tercicir. Daripada segi pelajaran pun tak ada, tak sambung belajar. Kau malas. Kau ni kenapa? Kan? Itu satu lah. Satu malas, satu sebab dia betul tak nak belajar pun tekanan family apa semua kan. So suasana. Jadi kat situ bila saya fikir balik, hari ni Allah dah bagi saya satu rahmat, satu rezeki yang saya luar biasa Datuk. Saya pun tak tahu. Tapi saya fikir siapalah yang nak bantu remaja-remaja yang tercicir ni untuk dibawa naik. Maksudnya memberi perhatian sebab saya antara golongan yang seperti mereka. So kadang-kadang ialah untuk sekarang nak kerja yang jawatan-jawatan tinggi perlu ada akademik yang baik, apa semua yang maksudnya mereka melihat akademik yang baik, education background yang baik. Tapi yang kadang-kadang senasib, kadang-kadang datang daripada family broken, datang daripada family yang tak mampu untuk ajar anak-anak pergi sambung belajar. So mereka ni tak ada siapa-siapa nak ambil, nak sahut tangan dia untuk bawa mereka ni. So kadang-kadang macam saya sendiri tak ada confident level. Jadi ada ke orang nak ajar aku berniaga? Ada ke orang nak ajar aku untuk keluar daripada zon yang sangat mencengkam ni lah. So alhamdulillah tu. So matlamat saya adalah untuk bantu golongan-golongan tercicir ni untuk bersama. Pertama sekali macam mana mereka nak belajar untuk buat duit sendiri. Macam tu lah tu. Ni nak cari duit poket lah tu. Duit poket lah tu. Tapi banyak budak-budak sekarang nak senang dijual dadah. Betul tu. Ada kan? Ada tu. Jalan-jalan yang mudah dia orang nak buat kan. Betul? Itu memang kata tak ada jalan dah lah lepas tu. Jalan mati. Ada tak kau tengok budak-budak jual dadah ni dia jadi kaya-kaya? Ada. Tapi tak lama lah tu. Ada.
Kita dah tahu Datuk jual dadah ni mesti boleh jadi kaya punya. Tapi sekejap lah kot. Lepas tu dalam. Lepas tu ke dalam. Kot gantung kot. Kan. Itu adalah. Jadi kau tengok sekarang Adi kau tengok zaman kau umur 30 lebih. Okey, aku pun juga anak singa juga. Aku pun daripada jalanan juga kan. Itu dipanggil street. Kalau aku tengok aku punya program ada Street Smart with Rosham. Itu aku cari budak-budak yang berjaya dalam kehidupan, yang tidak ada akademik, dia orang berjaya. Tapi sebenarnya kalau kita tengok balik, anak setinggan, anak flat, ini banyak gejala-gejala sosial yang berlaku. Betul. Apa sebab dia? Sebab utama dia? Okey, sebab pertamanya circle yang mereka pilih, Datuk. Saya pernah ada dalam circle macam tu. Bila saya dalam tekanan, saya mencari salah kawan-kawan. Jadi saya jumpa kawan circle yang ajak lepak, ada yang circle yang ajak isap. Kau pernah isap? Saya pernah, Datuk. Pernah. Aku pun pernah juga. Saya pernah isap. Sebab circle tu membuatkan saya rasa macam aku dah lah keluarga susah. Aku nak susahkan mak ayah aku lagi dengan hisap benda Tapi ni. sebenarnya kita nak happy. Betul. Sebenarnya happy tu kejap tu je tu. Happy 5 minit, rosak 5 tahun. Macam tu lah. Saya fikir. Jadi bila saya tengok circle-circle ni, Alhamdulillah lah. Kadang-kadang yalah, hidayah ataupun Allah jentik hati saya untuk saya jumpa salah satu circle ni. Dan saya jumpa pula Datuk. Orang yang saya jumpa ni bukan kita punya bangsa, tapi Chinese Datuk. Tapi dia bawa saya, ajar saya berniaga. Dari situlah saya start, saya nekat. Sebab saya kerja dengan company Chinese tu, semua orang Melayu. Jadi saya nekat, saya nak orang Melayu kita buat benda yang sama macam Chinese ni. Train anak-anak muda ni. Sebab kalau Datuk tahu, ramai kat luar sana golongan remaja yang sekarang memilih kerja dengan maksudnya selektif dengan mereka punya akademik. Contoh kalau dia ada... Yelah, dia dah pergi dah dapat diploma. Tengah aku nak kerja ni. Yang kau cerita ni Datin tak faham tau. Sebab Datin ni anak orang kayangan. Faham tak Datin untuk borak ni? Kenapa tak faham pula? Datin ni faham. Cuma sebab dia bercakap, jadi informasi daripada dia adalah daripada pengalaman dia. Jadi saya macam seronok pula dengar. Tu macam Datuk ni. Tengok aja sebab kita ni orang kata duduk pun terpinggir. Dia duduk tengah. Mana tengah ni anak orang kayangan. Kita ni anak jalanan, duduk kiri. Sebab tu dia tahu aku duduk sini. Tidak aku duduk sana. Biasa kalau kata aku jadi pengacara. Nasib baik tak duduk kat bawah. Tu bawah tu. Kau tengok. Nampak tak? Dia suruh aku duduk bawah. Okey, aku duduk bawah. Tak. Maksudnya ada pula konsep macam tu. Apa adalah gurau Datin kan? Tahu, saya tahu. Kita gurau-gurau sebab kehidupan ni berbeza-beza. Macam saya katakan tadi, ada daripada kayangan dia jadi jalanan. Ada ramai. Ada. Kalau pergi interview budak-budak orang yang duduk kat tepi jalan, gelandangan tu, banyak yang separuh datang daripada anak kayangan tau. Anak-anak orang yang anak orang berada. Ya, betul. Tapi sebab apa? Kehebatan anak jalanan ataupun anak orang susah ni experience. Betul. Kau mengaku tak Pengalaman. benda tu? Saya setuju sangat 100%. Sebab daripada pengalaman itulah kita kutip pengalaman itulah yang akan membawa kita banyak perkara daripada segi kejayaan kita. Tapi tak rasa ke kadang-kadang orang yang macam tu dah duduk kat atas, dia rasa aku dah susah dulu, sekarang aku senang. Ada juga yang lupa diri kan? Ada. Ada kan? Ada juga yang salah kemudiannya salah juga dia pergi circle yang sebelum ni balik. Betul. Dia habiskan duit, dia apa semua. Tu lupa daratan kata. Lupa daratan nama dia. Di darat dah lupa, dia masuk air, dia tenggelam lah. Macam tu dia kata umpama lupa daratan. Kenapa lupa daratan? Kerana dia lemas dengan apa yang dia dapat sekarang. Dia lupa darat. Dia lupa. Darat tu dia tak lemas. Dia susah macam mana pun dia boleh bernapas lagi. Tapi kalau dia dah lupa daratan, dia tenggelam dalam air, dia akan lemas. Betul. Itulah perumpamaan dia, betul ke? Betul lah. Dia dah as tengok long kat as it's bawah. not English. Yes, can. Okay. You want me to speak English? It's okay. So mereka dah tak tengok kat bawah sewaktu bila mereka tu bermula tu, yang bila kadang-kadang ada setengah tu yang dah di atas hingga dia orang lupa dari mana mereka bermula. Yang paling best kalau dia orang kat atas, dia orang lupa siapa yang ada bersama mereka sewaktu mereka naik ni. Tapi kebanyakannya orang yang datang daripada jalanan ni, bukanlah maksudnya jalanan ataupun susah ni, berapa persen boleh berjaya? Tak boleh lah dia orang ni. Berapa persen? Kalau daripada pengalaman Nadia, kira 60% 70% Datuk. Kau biar serius. Serius Datuk. Saya buat masa ni Alhamdulillah bersama kami ada lebih kurang 120 orang
berbagai-bagai latar belakang, Semua Datuk. remaja. Semua remaja. Umur 16, mak ayah datang hantar, tolonglah tengok anak saya ni. Mak ayah pun dah tak nak jaga dah. Kan, sebab kita memang buat program untuk anak muda, kita start daripada jalanan untuk ajar dia buat duit setiap hari kan. So jadi ada beberapa orang yang kita dah berjaya, alhamdulillah atas berkat dia sendiri, dah berjaya, ada team sales sendiri, dah ada office sendiri. Sebab macam ni lah Datuk. Saya tak boleh nak macam ni lah. Kita start daripada jalanan Datuk. Kalau kejayaan ni boleh dizahirkan, boleh nampak Datuk, mesti seronok. Sebab saya nak tunjukkan kepada tim macam mana kalau kejayaan ni boleh digambarkan, kita macam mana kita rasa gembira. Macam tu lah saya nak tim Antang Gembira. Sebab kita masih raya tu. Ada satu ketika dulu, benda yang saya tak boleh lupa sampai sekarang mak dah arwah. Saya nak cerita ni pun macam sebab sikit tu. Saya tak pernah tengok ayah saya, masa tu saya cakap, mak, abah, masuk kedai ni pilih baju, jangan tengok harga. Masa tu ekonomi dah okey sikit lah. Tapi itulah pertama sekali ayah saya, dia ambil baju, dia ukur kat baju, dia cakap kat mak saya, dia ukur baju. Masa tu momen tu saya rasa momen yang paling best. Sebab bertahun-tahun saya jadi anak, saya tak pernah tengok ayah saya bawa mak pergi atas ukur baju. Maksudnya kemesraan tu macam cinta mula-mula dulu kan. Tapi kat situ saya rasa, kenapa saya kena berjaya, kenapa saya kena buat, sebab saya nak tengok mak ayah saya gembira. Itu maknanya sepanjang mak dengan ayah kau kahwin ni, dia punya nak belikan baju untuk mak engkau ni tak dapat. Tapi bila engkau kata ambil saja, dan dia ambil baju tu, dia ukur kat badan mak engkau tu, momen tu, itu saya tak boleh lupa untuk sampai sekarang. Memang momen tu buat sampai saya nak cerita pada tim pun saya cakap, kenapa? Sebab tu saya nak semua anak-anak muda hari ni, jelah mak ayah kita hidup berapa tahun. Datuk bayangkan, mak ayah kita, contoh saya cerita, mak ayah kita jaga kita daripada 9 bulan, kandung kita sampai umur 18 tahun. Hari ni kita buka sangat tanya, mak makan dah siap? Apa salahnya lepas 18 tahun ataupun kita dah start kerja, kita pula jaga mak kita, bagi mak kita makan. Sebab kita tak tahu, yelah ajal maut di tangan Tuhan lah. Tapi kalau ikut umur, mungkin mak ayah kita akan pergi dulu. Jadi sebelum dia pejam mata, itu saya punya goals lah. Sebelum dia pejam mata, saya nak pastikan mak ayah saya gembira dan bangga dengan saya. Itu saya punya goals lah. So alhamdulillah, sebelum arwah mak meninggal, saya dapat beri yang terbaik lah pada arwah mak. Dan hari ni saya nak transferkan Datuk kepada anak-anak muda yang ada pada saya. Budak-budak yang kau ambil ni ada apa dia punya background dia? Ada yang isap dadah, ada yang perompak, ada pencuri, ada perogol ke apa kena? Perogol tak ada lagi. Tapi kes-kes yang ada PS Datuk. PS apa? PS pun sebenarnya saya tak tahu. PS ni dalam pemerhatian polis. Maksudnya kalau dia ada kes dekat kampung dia tak boleh datang keluar daripada negeri tu. Kena report. Dia kena report setiap bulan dia kena report. So masa tu saya tak tahu, dia tak boleh keluar daripada negeri daerah dia. Jadi kita tengah mengajar kelas, mengajar jualan, polis datang ambil sebab dia tak pergi sign PS. Dia kena everyday dia kena report. Once a week atau sebulan, tengok keadaan lah. Saya ada budak Endigeni Datuk, sekarang ada office di Ipoh. So alhamdulillah dia pun dah berjaya. Budak Endigeni Datuk. Dia dulu dia buat jahat apa? Tak tahu, rasanya dia pukul bapak dia rasa. Pukul bapak rasa. Dia pukul bapak dia? Dia masuk Endigeni. Dia keluar, kita train dia. Sekarang ni dia dah kahwin. Dia dah bawa mak ayah dia pergi umrah. Dia hadiahkan isteri dia Honda. Dia pun dah beli kereta BMW apa. Kita tumpang seronok lah tu, sebab kita tengok dia macam kita. Sebab kita nampak daripada awalnya dia kan. Jadi bila dia buat transform punya moment tu, kita rasalah. Betul. Tapi saya rasa engkau dengan Datin ni sama tau. Datin ni ialah dia kayangan lah. Betul lah. Tapi Datin awak tak lupakan orang-orang yang business person IKS, bantu dalam usaha Nita. Saya rasa awak dua orang ni sama tau. Dan kita punya direction pun lebih kurang. Objektif kita pun sama. Sebab daripada belia tu nanti Datuk, mereka akan ke dunia. Sebab sekarang dia belajar asas perniagaan. Maknanya bermula daripada jalanan tu, Adi ajar dia untuk macam mana you nak buat sales. Tapi dia orang ni degil lah. Aku kenal dia orang ni. Dia orang bukannya nak sangat pun. Betul. Daripada 100% mungkin 10% je budak-budak ni yang nak. Betul tak betul? Betul. Sebab kalau kita tengok kalau yang datang kat tempat saya,
Katalah kita average 10 orang yang datang, kadang-kadang mungkin 3 orang je yang kekal. Makna kau lah silap. Maknanya 10 orang ni, kenapa 3, kenapa tak 7? Maknanya kau tak cukup hebat untuk motivate dia orang kot. Mungkin juga, tetapi kalau kami membaca data lah tu, kita panggil dia dalam bisnes dia panggil Pareto lah. Dia maksudnya dalam 10 akan ada 3 saja. Habis yang 7 tu kau buat apa? Kau biarkan je. Yang 7 tu kita panggil juga Datuk. Tetapi macam saya cakap, remaja selektif bab kerja ni Datuk. Bila dengar je kerja panas, kena pergi menjual tepi jalan. Maknanya dia orang ni diri dia orang sendiri. Hujung pangkal Datuk dekat hati dia orang nak berubah atau tak nak berubah. Betul, Datuk. Tempat kau dah siapkan. Betul tak? Ada. So tak boleh lah kata gagal. Kita sediakan everything Datuk. Yelah saja je aku provoke dia tadi. Kan? Tu muka dia cuak gila. Okey, apa yang membuatkan dia orang ni reject? Yang 7 tadi kenapa? Okey. Salah satu punca utama dia. Punca utamanya satu lagi, tak ada basic. Bila tak ada basic, dia rasa tak ada masa depan. Ramai orang meletakkan bila tak ada basic, tak ada masa depan. Sedangkan rezeki tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dia cakap tak ada basic boleh tak ada masa depan. Everything tu. Okey, tu tengok kita punya kita cakap orang Melayu kita daripada zaman Datuk, zaman Datin, kita sekolah je macam mak ayah saya, kita sekolah je, mak ayah sampai nenek apa semua tok yang kita akan tanya, belajar rajin-rajin, nanti sekolah dapat kerja kerajaan. Kerja ni sebab apa? Akan ada gaji, ada pencen, ada ni. Jadi kita ni dah dipahat lama dah. Jadi kita nak pecahkan mental block ni. Sebab kita dah okey, akan kalau tak ada KWSP, cerah sikit masa depan. Kita tengok berapa ramai ada KWSP pun masih susah lagi. Maknanya Datin, bukan salah budak-budak ni. Salah mak bapak dia. Yelah, kau cakap tadi. Bukan salah. Mungkin tadi mentality dulu. Datuk nenek dia kata tak ada akademik. Mana kau salahkan dia orang. Bila aku salahkan kau gelak pula. Bukan. Kita nak pecahkan mental block tu. Yelah, maknanya salah tu datang daripada pemahaman. Kejayaan itu adalah akademik. Sedangkan Allah memberikan manusia itu otak, ada yang akademik, ada yang juga praktikal. Betul. Jadi maknanya kita kena pandai select. Orang-orang Cina satu ketika dulu sampai sekarang orang Cina dia tak menggalakkan anak dia kepada akademik semata-mata kerana dia melihat apakah kelebihan yang Allah bagi kepada anak dia. Betul. Anak dia ni bukan akademik kerana otak kita ada otak akademik, ada otak yang bukan akademik. Betul. Jadi maknanya kita tentukan anak kita tu ke mana hala tuju dia. Jadi saya harap kepada semua mak bapak yang kat luar sana buka minda. Betul, Buka minda. Supaya kau orang semua mak bapak semua kat luar jangan ingat belajar. Sedangkan anak engkau tu dia bukan otak belajar. Betul. Dia otak skill. Betul. Akademik tu kalau dia berjaya satu bonus bagi dia Datuk. Tambahan. Maksudnya akademik dia bagus, dia belajar praktikal pun bagus. Jadi kalau dia ada dulu tu lagi bonus lah bagi dia. Jadi kebanyakannya Datin, anak-anak setinggan, anak-anak flat sebenarnya banyak otak skill. Allah dah letak dia orang ni kat situ tapi dia orang tak nampak yang otak dia orang otak skill. Okay, selain daripada tu apa yang kau nampak kajian kau? Yang keduanya saya nampak budak-budak ni dia tak ada nampak peluang, tak ada orang nak cerita tentang peluang yang ada sebenarnya kat luar ni. Sebenarnya banyak je Datuk peluang. Kan? Kalau kita tengok banyak. Okey, bila kau cakap pasal peluang, tak ada orang nak cerita ni, dia membabitkan mak bapak juga. Sebab kebanyakan mak bapak yang aku anak setinggan, aku duduk flat, aku boleh bercakap. Orang kat luar semua kena terima sebab aku ada pengalaman. Okey. Kebanyakan mak bapak ni, dia orang hidup dalam tertekan ekonomi. Betul. Masa tak cukup bersama dengan anak-anak. Betul. Dia orang dengan anak-anak macam anjing dengan kucing. Ya. Maksudnya tak boleh tegur, tak boleh bercakap dengan mak bapak. Kau nak apa? Jadi ini membuatkan kehidupan tu berbeza. Sedangkan kalau kita tengok orang-orang yang dah ada ekonomi baik, dia dengan anak-anak dia berkawan. Okey, yang ni bonding dia. Okey, yang ni apa pendapat Datin? Bonding tu. Okey, bonding tu penting sebenarnya. Sebab bonding tu lah macam kalau you nak kata tadi macam you dengan your father, your mother, bila you ada duit baru you rasa you bonding kan diorang. Betul tak? That when it's come back dia pergi balik kepada bonding. Bonding tu sangat penting. Saya rasa tak kisah sebenarnya duduk flat ke, duduk setinggan ke. Tetapi mungkin tekanan sebab mak bapak yang mungkin struggle dia susah dekat luar. Macam mana dia haruk orang kat luar, macam mana dia nak dapat duit. Mungkin balik rumah tu dia rasa dia nak treat biasa-biasa je lah anak dia.
Kan? Adakah disebabkan dia dekat luar, dia ditreat oleh orang sebagai orang bawahan, betul. dan dia balik rumah, I'm the boss. Yes, dia balik rumah, dia treat anak dia macam tu. So itu culture. That's normal. That is why bila kita tengok orang-orang yang membesar daripada PPRT, dekat flat, dekat rumah-rumah setinggan ni, kebanyakan mereka ada social problem. Jadi anak ni bila dah tertekan, bila mak bapak dia serve dia macam tu, kan, dia akan turun bawah, dia cari lah dia punya friend circle. Betul ke Di? Betul. Macam menipu Di. Betul. Ini yang berlaku pada diri saya. Kau kalau menipu, aku akan bagi tahu sekejap, jangan ikut kau punya program ni. Betul. Dan itu juga yang berlaku kalau macam kita tengok sekarang, miskin bandar. PPRT goes back to flat, yang orang bergaji hanya 3,000 tapi nak hidup kat KL ni, nak survive kat KL ni dengan semua benda dah mahal. Anak semua macam tu Datuk. Macam Datuk cakap tadi. Betul lah, sebab kat luar dia kena macam tu. So bila balik rumah, dia transform diri dia buat kat anak dia macam tu. That's how it goes. Tapi saya tahu juga, Adi pernah cakap kan, kalau diorang dapat duit, first Adi kata kena bank in kat mak dengan ayah. Betul. Seminggu sekali saya nak ajar mereka supaya mak ayah mereka duit dapur tu. Sebab saya pernah berlaku pada keluarga sini Setenggan kan. Nasi dengan garam air pun saya pernah rasa Datuk kat Setenggan kan. So saya cakap setiap minggu wajib back in at least RM50. Saya akan cakap kat dia, korang bayangkan berapa ramai anak muda kat luar sana yang hari ni balik buka saji, tudung saji tu, tanya mak dah masak apa. Cuba korang bayangkan, korang jadi orang yang different, balik telefon mak saya dah masuk RM50 untuk makan minggu ni untuk adik-beradik. Saya train diorang macam tu. Tapi kita kena buat konsisten lah sehingga diorang faham kenapa kena bagi. Sebab dia bukan bagi pada mak dia. Mungkin adik-beradik dia yang kat rumah tu pun ada. So bila mak dia masak, dia dah bantu adik-beradik dia. Bila dia bantu macam tu, mak dia terdetik kat hati, mak dia doa, itu kejayaan tu diorang. Tak ada hijab tu kan? Tak ada hijab. Doa ibu. Di mulut ibu ada doa yang paling makbul. Itu doa adik-beradik pula Datuk. Dan saya pun bagi tahu kat tim, kadang-kadang ada orang datang nak sumbang, minta RM1, RM2. Kadang-kadang orang tanya, Abadi kenapa Abadi tak bagi? Dia cakap, aku belum bagi lagi dekat adik-beradik aku. Bermakna aku tak boleh bagi kat orang lain. Sebab kalau korang nak sedekah pun, korang kena tanya, adik-beradik kau dah sedekah dah RM1 ke RM2 ke? Saya selalu bagi tahu macam itulah konsep patutlah sedekah. Raya ni kau tak bagi aku duit raya. Jangan konsep kau pakai. Aku yang tua ni kau sampai kau ulur lah tu dah duit raya. Oh itu sebelum aku minta bau dengan ayat tua tu. Nak salam sampai nak raya. Nak duit raya cakap dah tua. Kan datin haram, tak ada bagi aku duit raya. Okey. Apa ultimate awak untuk budak-budak ni? Ultimate dia adalah saya nak mereka saya nak mereka jadi usahawan. Maksudnya ultimate saya adalah bila mereka join satu hari nanti, saya pertama sekali saya nak mereka ni ada company mereka sendiri. Macam saya cakap lah Datuk, kalau lah kegembiraan ni boleh dizahirkan dalam bentuk objek, saya nak tunjuk pada budak-budak ni. Tapi sebenarnya macam saya cakap, bila saya gembiranya membahagiakan ni apa, saya tak tahu macam mana seronoknya. Sebab bayang Datuk, tak pernah pegang RM1,000, RM2. Tiba-tiba kita boleh belanja sehari RM1,000 untuk belanja. Contoh tu So jadi saya nak mereka rasa benda tu. Sebab saya tahu bila mereka rasa kejayaan tu, ultimate dia satu hari nanti mereka akan tolong orang lain. Sebab bagi saya bila kita memberi manfaat pada orang lain, insya-Allah itu antara benda yang paling. Kau latih ni lelaki perempuan ke lelaki je? Lelaki perempuan tu. Lelaki perempuan. Berapa persen perempuan yang menyukai apa program yang kau buat, atau lelaki? 20% je. Perempuan. Sebab dia main panas Datuk. Main panas. Kena jual kat tepi jalan. Kena pergi sekolah. Kau ni menyeksa orang. Betul Datuk. Kau ambil kesempatan dengan dia orang. Saya pun nak tanya soalan. Ada tak orang cakap awak ni macam mempergunakan budak-budak belia ni? Tiba-tiba kan betul. Macam scam ke apa ke? Terlalu banyak. Kita tak boleh nak tutup netizen punya mulut. Tapi apa yang kita boleh tutup adalah kita pastikan anak-anak muda yang ada dengan kita akan berjaya satu hari nanti. Sebab dekat tempat saya kita dah sediakan satu platform yang kita sediakan opportunity. Bermula daripada jalanan, berakhir menjadi jutawan. Itu kita punya slogan lah. Yang kau suruh buat ni, dia kena buang satu sifat. Sifat malu. Ya, betul. Okey, sifat malu ni ada pada semua orang. Betul. Sifat malu ada pada semua orang, tapi kalau sifat orang-orang anak flat, anak setinggan ni, dia ada satu sifat rendah diri.
Betul. Jadi bila dia ada sifat malu dan rendah diri, confident level dia rendah. So macam mana kau pecahkan confident level tu? Okay. Itu yang best sekali kami. Kami memang suka cari anak-anak muda yang confident dia rendah. Macam saya sendiri kan. So first kali kita pecahkan dia punya icebreaker lah. Pecahkan malu dia. Kita akan start bagi mereka air mineral. Dan kita ada satu leader ni. Kita minta mereka jumpa satu hari 100 orang untuk bagi salam je. Nak jual air mineral. Beli tak apa. So berapa orang yang dia jumpa, katalah satu hari dia jumpa 50 orang. Kita akan bagi dia RM50. Bagi dia seronok dulu. Konsep saya, kalah membeli, menang memakai. Hari ni saya kalah dulu. Saya kena keluar duit dulu. Satu hari bila mereka dah pandai jual, dia jual barang saya kan, saya akan dapat untung. Satu hari saya akan menang balik. Jadi saya kalah membeli dulu. Tak apa, tak jual barang, tak laku lagi, tak apa. Duit keluar dulu. Okay. So maknanya remaja-remaja ni nanti macam awak cakap tadi, awak ajar dia daripada jalanan. Jadi kebanyakan mereka ni yang macam kita nampak selalu ada dekat mall, dekat bank, kan mereka semua berpakaian macam orang kat office, tapi sebenarnya mereka jual produk je tepi jalan. Jadi mesti dia orang ni kadang-kadang, yalah hari ni pergi jumpa orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang, balik tak ada, end up tak ada juga. Frustrated. Kan? Dia orang mesti ada frustrated gila. Dan macam mana kami handle lah? macam mana you jadi handle? macam contoh, first kenapa macam dah sebut tadi pasal image. Kenapa kita tekankan pada pasal image? Sebab saya selalu bagi tahu kat team, ingat kita bawa barang ni, ingat kita bukan jual produk. Kalau kita mindset kita nak jual produk, memang kita akan stres. Sebab orang membeli sebab kita jual idea. Produk yang kita bawa tapi kita bagi idea macam mana nak jual produk ni. Ada kata hari itu tak ada jualan. Kita kena bagi, kita ada satu sistem, kita selalulah train dia punya mindset supaya mindset dia terima. Sebab kita bagi tahu, okay, setiap yang tak nak pasti akan ada yang nak. Hari ni kita tak tahu, hari ni tak nak. Saya selalu bagi tahu dekat team, sebelum saya nak sampai ke level ni 7 tahun bersamaan lebih kurang 2,800 berapa hari, saya di jalanan. Saya assalamualaikum cik, kena cuah air. Orang saya pergi rumah-rumah. Over lah kau ni. Betul-betul Datuk. Kalau orang nak curah air dia kat bukan kau. curah air macam tu. Dia tengah siram pokok bunga. Nampak kau biar betul kan? Dia tengah ni. Saya datang rumah-rumah. Tak bukan nak macam tu. Saya bagi salam. Dia cakap, tak nak. Datang saya siram air. Gurau lah. Dia gurau. Saya cakap 7 tahun Datuk. Sebelum saya cakap kat tim, selama 7 tahun saya bermula di jalan, saya bagi salam, saya pusing semenanjung. Selepas tu baru Kau jual apa? Saya jual macam-macam Datuk. Toslight, pisau cukur, produk yang company dia kerja tu lah. Company Cina tu. Sekarang saya jual camilan, saya jual buku, saya jual sejadah, macam-macam. Jadi itu adalah produk awak? Tu sekarang ni produk saya lah. Tu sekarang saya buat ada produk. Kau jual produk apa? Saya jual produk buku, produk sejadah, produk-produk buku lah. Dulu sebab saya suka masuk sekolah-sekolah. Saya jujur Datuk, saya suka tengok cikgu-cikgu ni. Kau nak try cikgu. Betul. Cikgu sekarang banyak muda-muda. Cuba tanya, rumah cikgu ke tak? Rumah ke apa? Itulah tak dapat cikgu. Rumah tak cikgu. Tak ada rezeki. Tapi itulah saya pergi, yelah masa tu muda kan. Pergi sekolah-sekolah. Saya train lah. Saya cakap kat budak-budak macam Datin bagi tahu tadi, macam mana saya handle bila mereka balik tak ada sales. Saya bagi tahu 7 tahun saya buat, Allah bagi saya selepas 7 tahun. Mungkin Allah kumpulkan usaha kita, dia nak bagi the bundles. So saya rasa hari ni tak dapat, esok tak dapat, kita tak tahu hari ketiga, mungkin Allah nak bagi kamu 1,000 customer terus. Kan? You trust benda ni, asal usaha, percaya rezeki Allah, lepas tu buat sehabis baik. Trust the process. Dah berapa ramai remaja hancur yang kau bantu ni? Sekarang yang ada internal kami ada 120 orang. Ya campur kalau overall kau dah semua banyak ni? Dah 400 lebih tu. Yang ada buka office sendiri, yang ada kat Kuantan, yang ada kat Terengganu, dah ada office sendiri. Yang sekarang ni dia just ambil produk je kat kami. Dan dia buat sendiri, dia buat sendiri. Dia beli, tu dia jual. Kita bagilah harga owner kat dia. So kita ambil lah portion sikit sebab dia dah run operation dia sendiri. So Alhamdulillah. Tapi dia orang ada tak create orang bawah lepas tu? Ada. Itu memang SOP dia lah. Itu memang SOP dia. Itu memang SOP dia. Maknanya dia akan create macam mana Adi buat lah. Dia copy 100% sistem yang kami buat. I see. Dia macam sistem MLM Datuk, tapi dia bukan MLM. Yelah, dia lebih kepada nak mentally, emotionally, personally lah. Maknanya persoalannya sekarang ni, semua remaja yang tercicir boleh ikut program dekat you, and you akan guide diorang
dan tidak ada pembayaran. Betul Datin. Apa nama company kau ni? Adi Azhar Trading. Alhamdulillah baru kita dah 14 tahun, kita baru setahun ke 8 bulan kami baru tubuhkan satu yayasan Adi Azhar. Alhamdulillah. Kaya kau ni. Tak raya lah Datuk, tapi baru saja ada yayasan dengan tujuan inilah nak bantu anak-anak muda. Ini dia Adi Azhar, budak setinggan datang daripada Ipoh, melihat kesengsaraan dalam kehidupan dia dan dia berusaha untuk memajukan diri dia, dan akhirnya dia dapat maju kan diri dia dan dia terfikir anak-anak yang senasib dengan dia yang dipanggil jalanan, tetapi jalanan ini yang ada di luar sana majority ialah kalau kita tengok kalau dalam satu kawasan rumah teres ada 50 rumah. Tapi dalam tanah yang sebesar rumah teres tu kalau dibina rumah flat ada 500 rumah. Betul. Jadi majoritinya sebenarnya kalau kita fikir, kita tengok sebenarnya penyumbang ekonomi yang terbesar pada negara kita adalah golongan IKS. Yang bawah ni. Tapi jangan rasa rendah diri. Adi dah membuktikan bahawa dia berjaya memecah kebuntuan di mana kebanyakan anak-anak yang daripada golongan B40 ataupun kita panggil dalam program kita jalanan dalam program hitam putih ni, kerana kehidupan tu ada hitam ada putihnya. Betul. Dan bagaimana untuk kita mencari putihnya, kerana Allah itu maha kaya, Allah itu maha adil. Kerana walaupun kita gagal dalam akademik, dengan permasalahan-permasalahan yang kita ada, ekonominya, kekeluargaan, rumah yang sempit, adik-beradik, bagai-bagai, tetapi Allah ada bagi satu benda pada manusia ini, iaitu skill. Terima kasih kau kongsi dengan kita orang, cukup inspire. Mungkin Datin nak tanya, nak cakap apa lagi Datin? Tak ada, jangan lupa saksikan dekat YouTube Suhan Channel dan Usanita. Hitam Putih Kehidupan. Hitam jam Putih 8 Kehidupan. malam. Ya, Hitam Putih Kehidupan. Jom kita putihkan kehidupan kita dan akhirnya kita akan disarung dengan kain putih. Assalamualaikum. Bye. Ku Usanita.